minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta walijuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Al-Anfal ayat 70. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ya, 73. 67. Ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard. Turiduna arada ad-dunya wallahu yuridul akhirah. Wallahu azizun hakim. Maksudnya, tidak patut bagi seorang Nabi menyimpan tawanan-tawanan perang sehingga dia, iaitu Rasulullah, membunuh tawanan perang itu. Adakah patut kamu menyimpan tawanan perang hanya untuk mendapat habuan dunia, sedangkan Allah inginkan kepada kamu akhirat, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Pengajaran pertama, Allah sangat ingin agar orang-orang yang beriman menjadi mulia dan hebat di dunia dan di akhirat. Di dunia, mereka sentiasa menang dan kuat, dan di akhirat mereka dimasukkan ke surga. Yang kedua, antara cara untuk Islam menjadi kuat dan mulia ialah dengan memerangi musuh-musuh Islam dan membunuh tawanan-tawanan perang sehingga musuh menjadi gerun dan takut kepada Islam. Yang ketiga,
Allah tidak akan memberi kepada orang beriman yang mulia kesenangan dan kebahagiaan duniawi yang hanya bersifat sementara dan akhirnya akan binasa. Sebaliknya, Allah telah menyediakan kepada orang beriman kesenangan dan kebahagiaan dan nikmat yang kekal abadi di akhirat. Yang keempat, cintakan dunia adalah antara sebab utama umat Islam menjadi lemah dan mudah dikalahkan oleh musuh. Okey, ayat seterusnya. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum azabun azim. Maksudnya, jikalau tidak kerana ketetapan daripada Allah yang telah tertulis, pasti kamu akan ditimpa azab yang besar disebabkan apa yang kamu ambil daripada tebusan. Pengajarannya, pertama, rahmat Allah kepada orang-orang yang beriman iaitu Allah tidak menurunkan azab yang besar di atas kesalahan yang besar yang dilakukan oleh orang Islam iaitu mengambil tebusan daripada tawanan perang Badar. Yang kedua, apabila seseorang itu berijtihad dalam menentukan sesuatu hukum yang tidak ada dalil, dan dia tersilap,
maka baginya satu pahala. Iaitu pahala ijtihad. Ayat 69. Fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba wattaqullah innallaha ghafurur rahim. Maksudnya, maka makanlah daripada apa yang kamu rampas daripada peperangan yang halal dan tayyib, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pengajaran yang pertama, apa sahaja yang diambil daripada harta rampasan dan tebusan adalah halal dan tayyib bagi orang yang beriman. Yang kedua, takwa adalah benteng yang paling kuat untuk mendorong manusia mentaati perintah Allah dan menghalang manusia daripada melanggar larangannya. Yang ketiga, Allah Maha Pengampun yang atas segala apa sahaja dosa yang dilakukan oleh orang beriman, walaupun besar dan banyak. Okey, kita sambut tadabbur. Halal bagi mereka yang terlibat dalam peperangan, bukan untuk semua lah. Itu Ustaz. Walaupun Allah tak bagi, maknanya awal-awal Allah tak bagi ambil harta tebusan. Itu sebelum dah turun ayat. Benda tu salah, tapi setelah berlaku Allah kata makan halalan tayyibah. Okey. Kita sambut tadabbur ayat 70. Kaitan ayat 70 dengan ayat lepas. Setelah berlaku peperangan dan tentera Islam menang, tentera musuh kalah, dan 70 orang tentera musuh mati dan 70 ditawan. Kemudian Nabi bertanya pandangan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma tentang urusan tawanan perang. Jadi masing-masing bagi pendapat, dan akhirnya Nabi ikut pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan turun ayat menegur. Keputusan itu adalah salah dan keputusan yang tepat ialah bunuh. Okey. Setelah diambil tebusan daripada tawanan perang, ada yang mereka memeluk Islam. Ada dalam tafsir mengatakan yang diambil itu 20
20 auqiyah zahab. Auqiyah ni sukatan untuk emas. Setiap tebusan dia kena bayar 20 auqiyah sukatan emas dan dia bebas. Tapi ada sebagian tebusan dah bayar, dia masuk Islam. Jadi ayat 70 ni menceritakan bagaimana tebusan yang dah bayar tebusan tapi dia masuk Islam. Ada ahli tafsir mengatakan ayat ini turun khusus kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dia kata dia telah masuk Islam. Jadi minta balik apa yang dia telah beri sebagai tebusan. Maka turun ayat ini menjelaskan ataupun menjawab permintaan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kita tahu kan Al-Abbas ni antara orang Mekah yang kaya. Dan sebelum ni saya dah bagi tahu tentera musyrikin yang datang daripada Mekah untuk berperang tu berapa ramai semua? 1000 kan. Dan setiap hari dia kena sembelih untuk bagi makan 1000 tentera tu setiap hari, sama ada 9 ekor unta ataupun 10 ekor unta. Sama ada dia secara bergilir. Ada ketika Abu Jahal, ada ketika Umayyah bin Khalaf, ada ketika Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi hari berlaku peperangan, Al-Abbas giliran Al-Abbas bin Abdul Muttalib buat kenduri makan untuk tentera musyrikin. Jadi yang suka buat kenduri makan ni adalah orang musyrikin Mekah. Okey, jadi tak sempat tentera musyrikin Mekah makan hari itu, berlaku peperangan dan akhirnya mereka kalah. Jadi duit itu ada baki kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Daripada duit itulah dia membayar tebusan. Okey, Allah sebut dalam ayat ni, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi. Kata ahli tafsir, ini satu kemuliaan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa kemuliaannya? Iaitu Allah tak pernah panggil Nabi dengan nama Nabi Muhammad. Allah panggil ya ayyuhan nabi. Sedangkan semua para nabi yang lain, kalau Allah panggil, Allah tak kata ya ayyuhan nabi. Allah sebut nama. Ya Adam, ya Ibrahim, ya Dawud, ya Yahya. Tapi kalau Nabi Muhammad, Allah tak sebut nama dia Muhammad, tapi Allah sebut gelaran dia, wahai Nabi. Itu adalah satu kemuliaan kepada Nabi Muhammad dibanding dengan para Nabi yang lain. Okey, wahai Nabi, kul, katakanlah, liman, li kepada, man, siapa, fi aidikum, di aidikum, tangan-tangan kamu, minal asra, min dari asra, tawanan-tawanan. Okey, Allah perintah kepada Nabi supaya Nabi beritahu. Begitu siapa? Tawanan perang. Allah nak sampaikan mesej kepada siapa ni? Kepada tawanan perang. Tapi Allah tak turun direct kepada tawanan perang. Allah sampaikan mesej melalui Nabi. Apa pengajarannya? Ada tak ayat yang Allah tuju terus kepada orang kafir? Ada? Contoh? Ada. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini tawanan ni kafir. Jadi Allah boleh je, tak payah melalui Nabi Muhammad, apa dia? Qul ayyuha al-asra, wahai tawanan. Jadi kata ahli tafsir, ini menunjukkan bahawa Allah tak nak cakap terus kepada mereka sebab mereka adalah satu kafir. Yang kedua, mereka adalah kafir harbi yang memerangi Islam dan baru mereka kalah. Jadi Allah tak nak bercakap direct kepada orang yang seperti ini.
Okey, cakaplah beritahu kepada tawanan in sekiranya ya'lam apa dah? Tahu, sekiranya Allah ya'lam, mengetahui. Sekarang ya'lam tu fi'il apa? Apa tanda? Ya. Baris akhir dia baris apa? Bawah. Tapi sebenarnya asalnya apa dia? Dia fi'il mudhari', asalnya fi'il mudhari' baris apa? Ya. Baris depan ya'lamu. Tiba-tiba baris bawah. Kenapa? Kalau senang baca in ya'lamullah, senang je. Ha? Sebab dia dia asalnya baris depan tapi dia sukun. Apa sebab dia sukun? Baru je belajar semalam. Yang tak datang jangan jawab. Yang datang je. Dia sekarang sukun. Bila fi'il mudhari' sukun, mesti ada sebab. Iaitu huruf jazam yang ada sebelum dia. Apa dia? In. Baru belajar semalam kan? Jadi in menjazamkan fi'il mudhari'. Tetapi selepas dia ada alif lam, supaya dapat baca secara wasal di baris kasrahkan mim. Dikasrahkan mim supaya boleh baca wasal. Tapi asalnya mati. Nampak? Nampak tak yang datang semalam? Dan kita belajar semalam ini huruf yang menjazamkan berapa fi'il mudhari'? 2 sekaligus. Nanti cari satu lagi ya. Bagi tahu pada tawanan perang, sekiranya Allah tahu fi qulubikum, dalam qulubikum, hati-hati kamu, khaira, kebaikan, yu'tikum. Yu'tikum, apa dia yu'tikum? Yu'tikum, dia memberi kum kepada kamu khaira. Dia ada 2 khaira di sini. Satu khairan makna kebaikan. Khaira kedua makna lebih baik. Macam mana kita tahu konteks ayat? Allah kata apa? Sekiranya Allah tahu dalam hati kamu ada kebaikan, maka Allah akan memberi pada kamu. Kamu ni siapa? Tawanan perang. Allah akan bagi kepada kamu lebih baik. Khairan, lebih baik. Mimma, dari apa yang ukhiza, telah, dari apa yang telah diambil, minkum, dari kamu. Apa yang diambil daripada tawanan perang? Tebusan. Jadi antaranya ayat ni turun pada siapa tadi? Al-Abbas. Bila dia bagi tebusan untuk memerdekakan diri dia, untuk membebaskan, lepas tu dia kata aku dah masuk Islam, boleh tak dapat balik? Nabi kata tak boleh. Bahkan ada sebelum tu orang Ansar, dia kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Al-Abbas ni ada hubungan dengan kami, boleh tak jangan ambil tebusan? Nabi kata tak boleh, walaupun 1 dirham kena ambil. Jadi bila Al-Abbas dah bagi tebusan, dia kata aku dah masuk Islam, boleh tak aku nak balik? Dia rasa macam menyesal lah. Maka Allah kata apa? Kalau Allah tahu dalam hati kamu betul-betul ada kebaikan. Apa maksud kebaikan di sini? Ikhlas nak masuk Islam. Kalau dalam hati kamu betul-betul ikhlas nak beriman kepada Allah, maka Allah akan beri kepada kamu yang lebih baik daripada yang diambil daripada kamu. Faham? Katalah diambil 120 sukatan emas, maka jangan menyesal, sebab yang kamu akan dapat daripada Allah jauh lebih baik daripada yang kamu bagi. Boleh faham?
Jadi ayat ni nak merawat penyakit, satu penyakit. Apa penyakit tu? Ha? Cintakan dunia, satu. Yang kedua, dia tak rasa ya Allah nak bagi itu sebenarnya jauh lebih baik, lebih besar daripada yang dia bagi. Dia tak rasa tu. Sebab tak rasa tu lah dia sayang kepada dunia tu. Betul? Antara sebab kita sayang nak infak, nak sedekah, sebab kita tak rasa ya Allah nak ganti berlipat kali ganda. Kalau kita rasa, kita yakin, mudah tak nak bagi? Mudah. Yang jadi susah nak bagi sebab apa? Kita tak nampak ya Allah nak ganti sebenar, tak boleh dibandingkan. Sebab tu orang macam Abu Bakar, dia bagi semua sekali. Sebab tu Abu Bakar digelarkan As-Siddiq, membenarkan apa yang Allah janjikan. Boleh? Dan mengikut sirah, Al-Abbas ni lepas dia masuk Islam, Allah bagi harta lagi banyak. Kat dunia pun Allah dah ganti, iaitu lebih banyak daripada apa yang dia beri daripada tebusan. Boleh? Cuba buka surah Yunus ayat 57 dan 58. Cuba terjemah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum, sesungguhnya telah datang kepada kamu mau'izah, peringatan. Dan peringatan tu daripada siapa? Dia peringatan tu ada yang hebat, ada yang baik, ada yang tak ada nilai. Tapi kalau peringatan tu daripada Rabbikum, pasti terbaik. Sebab apa? Sebab peringatan daripada pencipta. Kalau daripada pencipta, pasti semuanya baik untuk apa yang dia cipta. Kita bila buat sesuatu, kita melahirkan anak, contohlah, kita bagi tak yang tak baik pada anak kita? Tak. Kalau kita bagi yang tak baik itu, makna kita bukan bapak lah. Itu kalau sebagai bapa. Walaupun anak tu bukan dia cipta, cuma dia penyebab kepada wujudnya anak. Itu pun dia akan bagi terbaik. Sekolah terbaik, makanan terbaik, kan? Maka kalau Allah sebagai pencipta manusia, pastilah peringatan Allah tu semuanya baik untuk manusia. Yang kedua, syifa. Dan telah datang juga kepada kamu. Peringatan tu bukan sekadar peringatan, tapi dia akan merawat penyakit. Berapa banyak peringatan, tapi kadang-kadang bukan merawat, kadang-kadang memeningkan kepala. Kan? Mengelirukan orang. Tapi peringatan daripada Allah pasti ada unsur syifa. Dan syifa yang paling penting apa dia? Di mana? 5 fis sudur. Penyakit dalam hati. Jadi sebenarnya asas Quran diturunkan untuk merawat penyakit hati. Sebab Nabi kata, kalau dalam hati manusia tu dah baik, semua yang zahir pun akan jadi baik. Tapi malangnya manusia kadang-kadang dia guna Quran bukan untuk merawat apa dalam hati, merawat fizikal dia, tapi hati tak dirawat. Kemudian yang ketiga, peringatan ini berbentuk petunjuk. Dia bukan sekadar merawat, tapi menunjuk kamu kepada jalan kebenaran. Dan kemuncaknya rahmat. Kemuncaknya, bila kamu ikut peringatan ini, kamu akan rasa kasih sayang Allah. Tapi Allah dah bagi dah awal-awal lagi. Peringatan ini, syifa ini, hudan dan rahmat ini bukan untuk semua orang. Dia hanya untuk orang yang beriman saja. Apa makna beriman? Beriman maksudnya percaya. Percaya makna dalam hati dan dizahirkan dalam kata-kata dan dalam perbuatan. Jadi kalau siapa yang beriman dan beramal dengan peringatan ini, dia akan dapatlah syifa, hudan dan
rahmat. Tapi kalau dia setakat baca saja Quran, dia tak akan dapat ni syifa, hudan dan rahmat. Sebab dia hanya untuk orang beriman, iaitu orang yang percaya dan amalkan. Okey. Sebab itulah orang beriman, hidup dia sentiasa apa? Tenang je. Sebab dia ada syifa, ada mau'izah, ada hudan, ada rahmat. Di mana saja mereka berada, apa keadaan, hidupnya tenang. Okey. Kemudian Allah kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katalah wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan kurniaan Allah, wa bi rahmatihi. Apa maksud ni? Macam-macam ulama mentafsirkan. Ada mengatakan fadlillah Al-Quran. Ni. Yang ada unsur mau'izah, syifa, hudar, rahmat. Wa bi rahmatihi, surga. Betul kan nak masuk surga dengan rahman Allah? Okey. Katalah wahai Muhammad, dengan Al-Quran ini dan dengan rahmat Allah, fa bizalika, maka dengan demikian itu falyafrahu, hendaklah. Kita ada belajar bahasa Arab ni. Yafrahu fi'il apa? Mudhari'. Dia asalnya apa? Seorang ke ramai ni? Kalau ramai asalnya mesti apa? Ada apa? Yafrahuna, ada nun. Sekarang ada tak nun? Tak ada. Kemana hilang? Sebab ada lam. Yang menghilangkan nun ialah lam. Dia panggil lam apa ni? Lamu? Lamul amri. Apa makna lamul amri? Perintah. Maka dengan anugerah Allah ini dan rahmatnya, maka hendaklah perintah. Mereka bergembira. Bergembira dengan apa? Ni. Dengan Quran, dengan tawaran Allah, hendaklah bergembira. Dan ia adalah khairun. Ni, ya Allah bagi fadlullah dan rahmatnya adalah khairun, lebih baik, mimma yajma'un, daripada apa yang manusia biasa kumpul. Harta kan? Betul kan? Sekali kita pergi kerja, pagi balik petang, muda sampai ketua. Kumpul pahala ke kumpul duit? Duit kan? Ada tak orang kumpul pahala pagi sampai petang, muda sampai ketua? Kerja dia kumpul pahala je. Ada? Ada ke tak ada? Kalau ada masa baru dia kumpul pahala kan? Ataupun bila dah pencet. Jadi Allah nak bagi tahu, yang kamu habiskan masa nak kumpul tu, sebenarnya yang fadlullah, yang Quran, yang syifa ni jauh lebih baik daripada apa yang kamu kumpul. Penyakit. Sebab itulah Nabi dan para sahabat pagi, petang, siang, malam habiskan masa untuk apa? Untuk fadlillah dan rahmatnya. Betul kan? Yang dunia tu Allah bagi kemudian. Bolehkah? Saya nak tanyalah, dalam hati kita sekarang, yang mana Allah kata apa ni? Fal yafrahu, hendaklah gembira. Gembira dengan apa ni? Quran. Sekarang cuba tanya hati kita. Sebenarnya yang kita lebih gembira ni, duit yang kita simpan ke Quran yang kita faham? Mana kita lebih gembira? Betul. Kalau katalah kita datang kelas ni sampai kita rugi satu projek 1 juta, kita menyesalkan ataupun kita lagi gembira sebab kita dapat yang lebih baik daripada 1 juta? Siapa korporat kat sini? Ini penyakit ni. Allah kata yang patut orang beriman gembira apa dia? Bukan yang tu. Yang ni. Betul kan? Tapi sekarang rasanya lah, saya tengok pada riak muka tu macam yang lebih gembira. Betul? Setuju? Sebab tu Allah cela tak orang yang suka mengumpul harta ni? Allah cela tak? Ada dalil? Cuba baca.
Tak, ada perkataan jamaah kumpul. Allazi jama'a malan. Surah apa tu? Allazi jama'a malan wa addada. Jamaah kan? Ni mimma yajma'un, dia ni Allah mencela orang yang jamaah kumpul apa? Mal, harta, dan wa'addadah, sentiasa menghitungnya. Pagi dia kira, tengah hari dia kira, malam kira lagi, 3 kali kira, 3 kali silap, kira sekali lagi. Tapi biasa tak kita kira pahala setiap hari? Hari ni dapat berapa pahala solat jemaah, pahala solat sunat, pahala zikir pagi? Kurang ni. Kita pun besok tambah. Pernah tak macam tu? Kenapa tak jawab? Okey. Ayat ni sebenarnya turun berkenaan dengan apa ni? Wailul likulli humazati. Celakalah orang yang mencela dan mengumpat. Mengutuk ni depan, mengumpat belakang. Allazi jama'a malan. Apa kaitan? Allah mencela orang yang mengumpat dan mengutuk. Tiba-tiba Allah kata orang yang suka mengumpat dan mengutuk ni, antara ciri-ciri dia suka kumpul harta dan suka kira. Apa kaitan? Kita suka tak mengumpat? Oh, tak suka. Tapi suka tak kumpul harta? Tak juga. Mana confirm lah kita memang suka kumpul pahala. Dia salah satu je. Kalau tak kumpul harta, kumpul pahala. Kalau harta tak kumpul, pahala pun tak kumpul, tak tahulah kumpul apa. Okey, saya nak ulang. Allah kata, kalau kamu beriman, wajib kamu gembira dengan apa? Bukan sana. Bila kita dapat satu Quran, kita ada peringatan, kita ada syifa, dan kita ada petunjuk. Petunjuk ni, bila kita ikut, dibawa kita ke mana? Surga. Sebab tu Allah kata, yang aku nak bagi surga. Dan surga tu lebih baik daripada dunia yang kamu kumpul. Kenapa kamu tertipu dengan dunia? Bukan tak boleh kumpul dunia. Tapi kumpul dunia untuk dapat yang lebih baik daripada itu. Bukan kumpul dunia untuk dapat dunia. Tak. Kumpul dunia untuk dapat yang lebih baik daripada dunia. Okey. Kemudian Allah bagi tahu pada ni, yang tawanan ni, yang dah masuk Islam tapi menyesal sebab dibayar tebusan. Jangan menyesal. Sebab yang Allah nak bagi pada kamu lebih baik daripada yang kamu beri. Bahkan kemuncaknya apa? Wa yaghfir lakum. Dan dia mengampunkan. Dia mengampunkan dosa kamu. Wallahu, dan Allah Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, lagi Maha Penyayang. Allah kata kepada tawanan ni, yang kamu bagi itu katalah 10,000 ke, nak tebus diri kamu, jangan menyesal sebab yang Allah nak bagi lebih baik. Apa dia yang antara yang Allah nak bagi pada mereka ni kalau mereka masuk Islam? Keampunan. Mahal tak keampunan? Apa yang mahalnya? Kalau Allah bagi duit kita 10,000 dengan Allah bagi keampunan, yang mana kita suka? Betul? Ada bukti tak? Apa mahal keampunan ni? Apa mahal keampunan?
Bila dapat keampunan, dapat rahmat. Bila dapat rahmat, itulah tiket ke surga. Sebab tu ada kisah yang Ka'ab bin Malik. Ingat kan? Apa dosa dia? Dosa kecil ke dosa besar? Sehingga Nabi pulau dia selama 50 hari. Satu musibah yang besar. Sehingga Ka'ab bin Malik kata, dunia yang besar ni aku rasa macam sempit je. Sebab manusia yang paling berakhlak, paling mulia, tak tegur aku, tak jawab salam aku. Maka semua sahabat tak bercakap dengan. Tapi bila turun hari ke-50 turun ayat, Allah menerima taubat Ka'ab bin Malik. Mana Allah ampunkan dosa dia. Apa Ka'ab bin Malik buat? Apa dia buat? Dia jumpa Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, dalam hidup aku ada dua hari, dua waktu yang paling menggembirakan hidupku. Pertama, hari pertama aku peluk Islam. Paling gembira. Yang kedua, bila turun ayat Allah terima taubat aku, Allah ampunkan dosaku. Jadi sekarang aku nak bersyukur dengan dua kegembiraan ini. Iaitu aku nak sedekahkan semua harta aku. Nak bagi bukan separuh, semua harta. Kenapa dia nak bagi semua? Kalau Allah dah ampunkan dosa, relax lah kan? Dah dosa tak ada, pakailah harta tu. Kenapa dia nak bagi semua? Bila Allah turun ayat dan ayat itu dibaca oleh semua orang dalam Quran, mana Allah terima taubat dia, mana apa tu? Dia dijamin masuk syurga. Bila dia dijamin masuk syurga, harta tu ada nilai tak? Tak ada nilai. Buat apa lagi harta dah? Allah dah confirm masuk syurga kan? Jadi masa tu dia rasa harta tak ada nilai bila dijamin masuk syurga. Itu menunjukkan keampunan Allah sebenarnya lebih mahal daripada harta dunia. Okey. Di sini cuba perhati ya. Kita ambil sikit bahasa Arab. Kita kata in. Ini menjazamkan, mematikan fi'il mudhari', dua fi'il mudhari' kan? Dah jumpa satu, iaitu ya'lam. Satu lagi kat mana? Mana satu lagi? Yu'ti. Mana tanda mati? Bagi yang belajar bahasa Arab, yang tak belajar bahasa Arab, buat tak tahu je. Takut pening nanti. Dia asal dia fi'il mudhari' macam ni. Yu'ti. Ada ya? Kan? Yu'ti. Bila dia mati, ia tu memang asalnya mati. Bila dimatikan sekali lagi, buang terus. Dia panggil hasfu harfi Allah. Buang huruf Allah. Huruf Allah ada berapa? Iaitu awi, alif, waw, ya. Bila mati je, ya tak ada. Jadi dua fi'il mudhari' yang jazam. Disebabkan apa? In. Okey, sekarang kalau kita terjemah harfiah, sekiranya Allah tahu. Allah tak tahu ke? Kenapa ada ayat sekiranya Allah tahu? Soalnya adakah Allah tak tahu? Allah tahu. Tapi kenapa ada ayat sekiranya? Allah memang tahu. Yang tak tahu siapa? Tukang sampai berita ni. Siapa dia? Rasulullah. Rasulullah tak tahu. Sebab tu Allah suruh Nabi sampaikan kepada tawanan perang. Nabi cakap pada tawanan, sekiranya Allah tahu dalam hati kamu betul ikhlas nak masuk Islam, kamu jangan menyesal apa yang kamu bagi. Sebab ya Allah akan bagi lebih baik. Sekiranya Allah, Nabi tak tahu, tapi Allah memang tahu. Itu satu. Yang kedua, Allah tahu di mana? Allah tak kata sekiranya Allah tahu tentang kamu. Tak. Allah kata Allah tahu dalam hati kamu. Pengajarannya apa? Yang Allah fokusnya apa? Hati. Jangan duk kita banyak habiskan masa untuk jaga image. Rupa kat luar kan, tapi hati berkarat. Cuba buka hadis tu. Allah tidak memandang kepada
Okey. Hadis ni mungkin kita biasa dengar kan. Tapi kita baca sendiri hadis ni. Dan kita terjemah sendiri. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Inna Allah. Nabi guna inna, sesungguhnya. Mana penegasan? Inna, sesungguhnya. Mana ayat ni yang Nabi nak bagi tu benda yang penting. Sesungguhnya Allah la yanzuru. Tidak, Allah tak perhati. Ila suarikum, kepada suar, jamak kepada surah. Suratun. Kalau satu, suratun. Kalau banyak, suar. Apa dah? Surah ni gambaran. Sesungguhnya Allah tidak perhati pun kepada gambaran luaran kamu. Wa amwalikum, dan Allah juga tidak perhati pada harta kamu. Banyak mana apa yang kamu miliki, Allah tak perhati pun. Walakin, akan tetapi yang zuruh, Allah sentiasa perhati ila qulubikum wa a'malikum. Ya Allah perhati ialah hati dan amalan kita. Tapi kebanyakan manusia habiskan masa untuk apa? Suar dan, betul kan? Sampai ketua duk jaga body, jaga muka. Satu jerawat pun dia dapat kesan kan? Lepas tu jaga harta kan? Kurang ke, banyak ke? Kalau banyak, okey ke tak? Cukup tak untuk 10 tahun lagi? Ya Allah dia tengok apa dia? Hati dia. Termasuklah yang apa ni? Yang setengah ustaz kan? Kadang-kadang tertipu dengan image. Betul kan? Sampai dia merendahkan orang yang tak pakai kopiah. Apalah cakap agama tak pakai kopiah. Sebenarnya ayat tu pun dah menunjukkan hati dia ada masalah tak? Betul? Allah kata fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu menyucikan diri kamu sendiri. Iaitu kamu perasan lebih baik pada orang. Apa tanda? Kamu merendahkan orang. Dengan apa? Dengan pakaian. Kamu rendahkan orang disebabkan pakaian. Allah tak tengok berpakaian. Yang Allah tengok ialah hati kamu. Jadi Allah tengok hati kamu, pakaian apa okey, tapi hati kamu suka menghina orang. Suka menyesatkan orang. Jadi fokuslah kepada apa yang Allah tengok, bukan apa yang manusia tengok. Sebab itu sahabat Nabi yang mati syahid dalam peperangan Uhud, siapa namanya? Yang tak cukup pakaian nak tutup mayat dia, Mus'ab bin Umair. Tak cukup, tutup atas, nampak bawah. Tutup bawah. Hebat tak pakaian dia? Ada serban tak? Kalau ada serban, cukuplah nak tutup badan. Tapi dia adalah syahid. Bahkan dia duta pertama Rasulullah, pendakwah pertama yang Nabi hantar ke Madinah. Hebat. Bukan pasal pakaian, bukan pasal harta. Bahkan sebelum dia masuk Islam, dia adalah antara pemuda yang terkaya di Mekah. Tapi bila dia masuk Islam, yang dia kaya ialah hati dan amalannya. Full time kerja dakwah di Madinah. Okey. Dan saya nak sebut satu kisah pasal tawanan. Satu kisah tawanan, seorang tawanan kafir yang akhirnya dengan cara Nabi berurusan dengan tawanan ini, dia masuk Islam dan Islam dia mengubah banyak kehidupan orang lain. Dia hanya asalnya tawanan kafir. Pernah dengar kisah ni? Tak pernah? Okey, cuba tunjuk hadis tu. Ada yang panjang. Apa dia? Nak nampak, yang jauh tak nampak. Boleh besar? Okey. Sekarang kita faham cerita ni terus daripada hadis, bukan daripada mulut saya.
An Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah berkata, ba'asan nabiyyu. Ba'asa apa makna? Telah mengutuskan. Nabi telah mengutuskan, Nabi SAW telah mengutuskan khailan, kuda, pasukan berkuda, kibala Najdi, ke arah Najdi. Najdi ni kawasan Qasim, Riyadh. Faja'at, lalu pasukan berkuda ni membawa datang birajulin, seorang lelaki min Bani Hanifah. Yuqal lahu, dikatakan namanya ialah Sumamah bin Asal, seorang sahabat Nabi. Tapi masa ni kafir. Dia seorang sahabat Nabi yang hebat. Dikatakan namanya ialah Sumamah bin Asal. Dan dia adalah pemimpin kepada Ahlul Yamamah. Ahlul Yamamah daripada Bani Hanifah. Dia adalah pemimpin. Bila pasukan berkuda ni Nabi hantar, kemudian dia tangkap Usamah dan jadikan sebagai tawanan. Farabatuhu, lalu para sahabat mengikatnya bisariyatin, di tiang. Sariyah tiang min sawaril masjid, dalam masjid Nabi. Tengok jiwa pendakwah. Nabi kata ikat dalam masjid. Nabi tak kata ikat dalam kemah ataupun ikat dalam rumah ke tak. Nabi kata ikat di tengah-tengah masjid, di tiang masjid. Kenapa? Ada message. Nabi nak apa ni? Nabi nak Sumamah ni tengok kehidupan orang beriman. Bila masuk waktu solat, berebut nak pergi saf pertama kan, berakhlak, jumpa senyum, berkasih sayang 5 kali sehari. Dengan tazkirah Nabi, dengan Nabi baca Quran. Itu target Nabi. Sebab tu Nabi kata ikat dalam di tiang masjid. Fa kharaja ilaihi, lalu Nabi keluar kepada Sumamah. Faqal, maka Nabi berkata pada dia, ma indaka ya Sumamah. Apa di sisi engkau wahai Sumamah? Maksudnya, apa yang engkau fikir, aku akan laku pada kamu. Agak-agak kamu fikir apa? Maka faqal, Sumamah menjawab, indi khairun ya Muhammad. Indi khairun, di sisiku kebaikan, iaitu aku sangka semuanya akan baik. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad memang terkenal orang yang berakhlak mulia. Jadi tak terfikir Nabi akan buat benda yang zalim. Kemudian kata Sumamah, in taqtulani, sekiranya engkau bunuh aku, dia tawana, ada kemungkinan akan bunuh, ada kemungkinan minta tebusan, ada kemungkinan bebas tanpa tebusan. Maka Sumamah kata pada Nabi, kalau engkau bunuh aku, taqtulu zadamin, engkau membunuh orang yang ada darah. Maksudnya engkau akan dibalas. Sebab Sumamah ni pemimpin kepada Ahlul Yamamah. Kalau dia dibunuh, kumpulan dia, kabilah dia akan lawan, akan balas dendam. Wa in tun'im, sekiranya engkau bagi nikmat, engkau bebaskan, tun'im ala syakirin, engkau memberi nikmat kepada orang yang pandai bersyukur. Faham? Mana kalau Nabi buat baik, maka akan dapat balasan kebaikan. Wa in kunta, dan sekiranya engkau turidul mal, kalau kamu nak harta, fasal minhu, mintalah banyak mana, sebab dia orang kaya. Dia pemimpin dan orang kaya. Kalau kamu nak harta berapa juta ke, minta aja. Ma syi'ta, apa yang engkau nak. Okey? Faturika, lalu Sumamah ditinggalkan oleh Nabi. Nabi tanya soalan, Sumamah jawab, Nabi pun tinggal. Hatta kanal ghad, sampai besok. Bila besok, faqal, Nabi tanya soalan yang sama. Ma indaka ya Sumamah, apa pandangan engkau tentang apa yang kami akan lakukan pada kamu? Sumamah jawab, faqal ma qultu laka, apa yang aku cakap semalam sama. Kalau bunuh akan dibalas, kalau buat baik akan dibalas kebaikan. In tun'im ala syakir, kalau engkau membuat baik, engkau sedang membuat baik kepada orang yang akan membalas kebaikan kamu. Fatarakahu, Nabi pun tinggalkan hari kedua. Hatta kana ba'dal ghad, sehinggalah besokan hari ketiga. Nabi tanya soalan sama aja. Soalan dia sama aja.
Ma indaka ya Sumamah. Apa yang engkau rasa kami akan buat? Kita kalau tawanan orang kafir kan, lepas tu baru je memerangi Islam, kita kata apa? Bila nak mati ni? Faqal, maka Sumamah menjawab, indi ma qultu laka. Di sisi aku, apa yang aku cakap semalam, sama je. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka hari ketiga Nabi kata pada sahabat, atliqu Sumamah. Bebaskan dia. Makna bebas ni tanpa apa-apa bayaran, tanpa apa tebusan. Fantalaqa, lalu intalaqa, Sumamah pun beredar. Boleh. Okey. Kat mana? Okey. Naik lagi. Kita dah sampai sini dah. Lagi. Okey dah. Fantalaqa, lalu dia beredar ila nakhlin, kepada kebun kurma. Nakhlin, kebun kurma, qarib, yang dekat minal masjid. Sepatutnya bila Nabi merdeka, dia ke mana? Baliklah. Tak ada tebusan, tak ada ikatan apa-apa. Tapi tak, dia pergi ke kebun kurma yang dekat minal masjid, daripada masjid Nabi. Apa dia buat? Faghtasala, lalu dia mandi. Summa dakhala al-masjid, kemudian dia masuk semula masjid. Faqal, lalu dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap 2 kalimah syahadat, masuk Islam. Ada Nabi bagi tazkirah panjang-panjang? Ada Nabi buat forum perdana, jemput 3 orang ahli panel? Tak ada. Apa yang menyentuh hati Sumamah sehingga dia masuk Islam? Akhlak aja. Akhlak siapa ni yang paling utama? Akhlak Rasulullah. Apa ada akhlak Rasulullah kepada Sumamah sepanjang 3 hari? Akhlak Nabi ialah Nabi tak kata huduh, tak maki dia, kan? Nabi taklah buat macam tak peduli ke tak. Nabi masuk tanya, macam mana kamu, kan? Macam biasa je. Dan yang paling penting, dia tengok apa yang Nabi buat dalam masjid tu. Nabi jadi imam, Nabi baca Quran, dan Quran bila dibaca oleh Nabi lebih terkesan daripada oleh sahabat yang lain. Bila dengar Nabi baca dan dia faham, meresap dalam hati. 3 hari 3 malam. Cuba bayangkan 5 kali sehari solat, 3 hari dia dengar daripada mulut Nabi. Lepas tu sebelum ni dia dengar macam-macam cerita pasal Nabi, pasal Islam, pasal dakwah, daripada orang musyriki, daripada semua cerita buruk. Tapi sekarang dia tengok dengan mata, semuanya cerita terbalik 100%. Faham? Jadi pengajaran untuk kita apa dia? Akhlak tu, jangan cakap banyak lah. Cakap banyak kan berjam-jam, tapi akhlak tu tak nampak. Maki orang, bahasa pula kasar. Jadi siapa tak teringin? Siapa teringin nak masuk Islam? Betul? Yang Islam pun, yang ada pun rasa macam nak keluar je. Betul? Yang bukan Islam tak payah cakap lah. Yang bukan Islam tengok ustaz-ustaz ni maki hamu sesama sendiri. Siapa nak masuk Islam? Itu belum tengok akhlak kan? Tengok mulut cakap dah menyakitkan hati. Jadi Nabi ni jiwa dia jiwa pendakwah. Bila ada tawanan dalam kepala Nabi, apa dia? Macam mana aku nak pastikan dia masuk Islam? Lagi pula dia adalah pemimpin. Kalau dia pemimpin masuk Islam, yang lain AJK ke JKK semua masuk Islam. Okey. Dan hukum, boleh tak orang kafir masuk dalam masjid? Berani tak jawab? Tak boleh. Nabi benar tak? Berapa hari Nabi benarkan orang kafir duduk dalam masjid Nabi? Bukan masjid Bukit Jelutong, masjid Nabi ni. 3 hari 3 malam. Dia buat apa dalam tu? Dia ikat. Subhanallah. Kita nak tengok orang kafir kotor.
Nabi tengok apa? Aku nak bersihkan yang kotor tu. Cara berfikir lain. Sebab tu ada Syekh Muhammad Al-Ghazali, bila ditanya kepada golongan syabab yang ekstrim, golongan pemuda, dia tanya, apa kamu nak buat kepada orang yang, apa hukum orang yang tak solat? Semua jawab, kafir. Seorang lagi, fasik. Maka kata Syekh Muhammad Ghazali, dia kata tak, hukum dia ialah wajib kamu ajar dan bimbing dia solat. Bukan wajib kamu hukum dia, tak. Kamu tu wajib ajar dia, bimbing dia. Itu jiwa pendakwah. Jadi Nabi nak beritahu, orang macam ni kita ambil peluang untuk dia, bagaimana nak pastikan dia masuk Islam. Dan yang kedua, benda yang paling penting untuk menyentuh hati manusia supaya masuk Islam ialah akhlak. Biar dia nampak akhlak orang Islam. Biar dia nampak. Tapi saya tak tahulah, kalau orang kafir masuk dalam masjid, agak-agak dia nampak tak akhlak orang Islam, mesra, kasih sayang? Ada? Saya tak tahu. Okey, kita sambung cerita. Setelah dia mengucap, ya Muhammad, wallahi. Tengok kesan beriman. Walaupun baru je beriman. Tapi ini ulama kata hebatnya sahabat Nabi beriman, apa dia? Mengubah seluruh kehidupan. Termasuk dalam dan zahir. Bukan sekadar cakap saja. Kemudian dia kata, ya Muhammad. Lepas dia mengucap, dia kata, ya Muhammad, wallahi ma kana 'alal ardi wajhun abghadu ilayya min wajhika. Wahai Muhammad, tidak ada di atas muka bumi ini wajah yang paling aku benci daripada muka engkau sebelum ke masuk Islam. Faqad asbaha wajhuka, sekarang wajah engkau menjadi ahabba al-wujuh ilayya. Sekarang muka engkau menjadi muka yang paling aku suka. Tengok, iman menukar hati. Daripada benci kepada Nabi Muhammad, sekarang jadi paling suka. Inilah Islam. Ini sekarang banyak orang cakap cinta Muhammad, tapi amalan dia cinta guru dia. Buktikan iman kamu dengan cinta Nabi Muhammad lebih daripada cinta guru kamu. Kemudian yang kedua, wallahi, demi Allah, makana min dinin, tidak ada satu agama abghadu ilayya min dinika, yang paling aku benci selain pada agama engkau. Agama Islam yang paling aku benci kat dunia sebelum dia masuk Islam. Fa asbaha dinuka, sekarang agama engkau menjadi ahabbu dinin ilayya, agama yang paling aku cinta. Tengok, daripada benci betulkan menjadi sayang, tapi sayang mengikut kehendak Allah, bukan ikut kehendak nafsu. Kemudian wallahi, demi Allah, makana min balad, sebelum ni tidak ada satu negeri yang paling aku benci melainkan baladika, negeri engkau. Madinah, negeri yang paling aku benci sekali. Dengan Madinah rasa meluak. Tetapi sekarang fa asbaha baladuka, telah menjadi negeri engkau ahabbul bilad ilayya, negeri yang paling aku cinta. Apa tu? Pertama, muka Nabi. Daripada benci paling suka. Yang kedua, agama Islam. Daripada paling benci paling suka. Yang ketiga, negeri. Yang keempat, apa dia? Oh, tiga je. Satu, wajah. Yang kedua, agama. Yang ketiga, negeri. Okey. Tengok seterusnya. Wa inna khailaka, sesungguhnya pasukan, ketika pasukan berkuda Nabi yang Nabi utuskan, tangkap dia sebenarnya nak pergi buat umrah. Tapi umrah cara orang kafir lah. Tawaf telanjang. Kalau buat haji, dia wukuf di Muzdalifah. Wa inna khailaka, sesungguhnya pasukan berkuda engkau akhazatni, telah tangkap aku, wa ana uridul umrah, dalam keadaan aku sedang niat nak pergi umrah. Fama zatara, macam mana pandangan engkau? Dia tanya Nabi. Subhanallah, baru je masuk Islam terus bertanya orang yang berilmu. Siapa yang paling berilmu ketika itu? Nabi. Dia kata, masa aku ditangkap, aku kafir, tapi aku niat nak buat umrah. Umrah cara kafir lah. Tengok jawapan Nabi. Fabasyarahu Rasulullah, maka Rasulullah menggembirakan dia sallallahu alaihi wasallam. Wa amarahu, dan Nabi suruh dia pergi buat umrah, tapi cara Islam. Pengajarannya apa? Lama tak dia masuk Islam?
Jadi pengajarannya apa? Segera beramal. Katalah orang kafir kan, hari ini masuk Islam. Lepas tu dia kata, Ustaz, besok saya nak pergi umrah. Kita kata apa? Belajar dulu, kan? Kursus dulu, solat dulu. Betul tak? Berbeza tak dengan cara Nabi? Okey. Pengajarannya, kalau orang kafir masuk Islam dan nak buat apa kebaikan, bagi. Cuma kita pandu. Kenapa? Kalau kita sekat, seolah kita menyempitkan kebaikan yang dia nak buat tu. Dan juga kita nak kena bagi tahu pada dia, Islam ni sangat meraihkan, mengalukan apa saja kebaikan. Okey, falamma qadima Makkah. Dah. Nabi menggembirakan dia bila dia tanya, aku niat nak umrah ni, macam mana sekarang aku dah masuk Islam? Nabi kata, pergi je, teruskan. Tapi umrah yang ikut cara Islam. Falamma qadima Makkah, manakala dia sampai ke Mekah, qala lahu qail. Bila dia buat umrah, orang Mekah berkata apa? Sabauta. Sabauta ni makna kharajta min dinika, engkau dah murtad. Kenapa? Sebab orang tengok dia buat umrah berbeza. Tak bertelanjang kan? Ini mesti dah murtad, keluar daripada agama asal. Maka nak beritahu Sumamah ni seorang yang berani walaupun baru masuk Islam. Kita kalau baru masuk Islam, berani tak pergi tempat orang kafir, tunjukkan kita telah Islam. Sama-sama Islam pun takut. 10 tahun belajar, tak bagi tahu pun. Qal, dia berkata, la. Dia jawab balik pada orang yang menuduh dia telah murtad. Tak, aku bukan murtad. Walakin aslamtu, aku telah masuk Islam bersama Muhammad Rasulullah. Dengan tegas dia beritahu. Dia tahu tak risiko dia? Sebab dia tahu ni masa tu kerajaan kafir di Mekah. Wala wallahi, dan okey, ada riwayat lain yang panjang sikit. Dia kata bila dia mengaku dia masuk Islam, orang Mekah nak bunuh dia. Bila nak bunuh, orang Mekah yang kafir bagi warning, jangan bunuh dia. Sebab Sumamah ni dia daripada Ahlul Yamamah. Ahlul Yamamah adalah tempat yang subur dan pengedar utama gandum kepada orang Mekah. Jadi orang Mekah bagi warning pada dia nak bunuh, jangan bunuh. Sebab apa? Kalau kamu bunuh, masalah besar Mekah. Gandum tak sampai. Tengok apa kata Sumamah. Wallahi, demi Allah, la ya'tikum, tidak akan datang kepada kamu minal Yamamah, daripada negeri Yamamah, habbatu hintah, walaupun sebiji gandum. Sebab apa? Aku dah masuk Islam. Hatta ya'zana, sehingga diizinkan padanya oleh Nabi SAW. Subhanallah. Dia kata, lepasnya aku tak akan hantar lagi gandum ke Mekah. Sehingga Nabi yang izinkan. Berani tak? Dia gunakan kuasa dia, mengancam pula orang Mekah, orang kafir. Dan dia betul-betul tak hantar. Dalam riwayat lain, orang Mekah dia kelaparan. Sebab gandum tak ada. Itu sumber makanan utama dia. Bila orang Mekah lapar, gandum tak sampai daripada Yamamah, maka orang Mekah hantar surat pada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, kamu galakkan, berkasih sayangkan, rahmat antara satu sama lain. Macam mana biarkan kami lapar ni? Dan minta syafaat daripada Nabi. Nabi pun tulis surat kepada Sumamah, bagilah gandum. Dia pun baru bagi. Boleh? Jadi pengajar sangat banyak daripada kisah ni. Bagaimana orang yang asalnya kafir diikat dalam masjid, akhirnya menjadi orang yang berubah 100% dan menggunakan kedudukan dan kuasa untuk Islam. Bahkan Islam dia betul-betul kuat. Kita pernah dengar tak Musailamah Al-Kazab? Musailamah Al-Kazab daripada Yamamah. Bila Nabi wafat, Musailamah Al-Kazab mendakwa dia Nabi. Yang ni Sumamah ni tetap dengan iman dan dibagi warning pada Musailamah. Mana iman dia betul-betul teguh. Jadi pengajaran paling besar untuk kita, jadilah orang yang berjiwa pendakwah. Bila tengok orang jahat ke, orang kafir ke, fikir, bagaimana aku nak jadikan dia baik? Macam mana aku nak jadikan dia masuk Islam? Bukan nak kutuk ataupun nak menjauhkan dia daripada Islam. Okey. Masa dah habis kan? Boleh. Satu ayat lagi. Ayat ni pendek je.
Ha? Okey, wa in. Dan sekiranya yuridu, mereka ingin. Mereka ni siapa? Tawanan perang ingin khianah. Khianah dah jadi bahasa Melayu kan? Khianat. Mengkhianati engkau. Kalau mereka ni bila ditangkap sebagai tawanan, kemudian dibayar tebusannya, tapi mereka katalah dia mengaku masuk Islam, tapi sebenar dia berpura-pura. Tujuannya untuk berkhianat. Maka apa patut kamu buat? Faqad khanu. Maka sesungguhnya khanu, mereka telah khianat kepada Allah. Min qablu, dari sebelum ni. Fa'amkana, lalu dia iaitu Allah amkana pada memungkin, maksud dia ialah memenangkan kamu daripada mereka, iaitu dalam peperangan Badar mereka kalah dan kamu menang. Apa maksud ni? Boleh faham tak? Kalau mereka mengaku masuk Islam, supaya antaranya tak perlu bayar tebusan, ataupun tujuannya untuk berkhianatkan, sebenarnya dia tetap kafir. Maka Allah kata apa? Kalau betul dia khianat, jangan risaulah. Sebab apa? Sebelum ni dia memang kafir pun. Sebelum ni. Kalau dia khianat sebab kafir, jangan risau. Sebab sebelum tu pun dia kafir. Dan sebelum tu dia kafir, apa berlaku? Kalah. Faham? Serah pada Allah. Boleh faham? Kadang-kadang kita dengar orang kafir menghina Islam, kita pun marah. Padahal dia kafir dah 20 tahun dah. Faham? Kafir apa ni? Melukis kartun kan? Kita demo kan? Padahal dia kutuk Allah dah lama dah. Bila dia kufur kepada Allah sebenar, dia menghina Allah dah lama dah. Kerja kamu apa dah? Jangan tunggu dia lukis gambar kartun Nabi baru kamu nak demo. Pergilah berdakwah. Wallahu, dan Allah alimun, maha mengetahui lagi maha apa kaitan sifat ni dengan cerita sebelum ni? Ni, kalau mereka nak khianat, jangan risau. Sebab mereka memang dah kafir pun sebelum ni. Tak ada masalah pun. Dan akhirnya mereka kalah. Dan kamu yakinlah Allah tahu. Allah tahu apa? Dalam hati mereka khianat ke, Allah tahu. Dan kalau Allah tahu, Allah akan beritahu kamu. Allah tak akan biarkan kamu dikhianati oleh musuh. Dan Allah bukan setakat tahu, tapi ada satu lagi sifat dia, iaitu ilmu Allah berdasarkan kebijaksanaan. Bukan ada orang dapat ilmu tapi tak bijak kan? Cakap je. Orang tidur pun cakap. Ha. Ada orang bijak tapi ilmu tak ada. Tapi Allah ada dua-dua sekali. Allah maha mengetahui yang dulu, kini dan akan datang. Dan semua ilmu Allah berdasarkan maslahah dan hikmah untuk manusia. Okey? Jadi serah pada Allah. Alimun Hakimun. Okey, kita baca satu hadis. Daripada buku 62, Amalan Pembuka Pintu Syurga.
Amalan yang ke-44 kan? 44. Muka surat 105. Kelebihan muazzin yang mengharapkan pahala daripada Allah dan orang yang menjadi muazzin selama 12 tahun. Daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yab'asul ayyama yawmal qiyamah ala hayatiha wa yab'asu yawmal jum'ati zahra'a munirah ahluha yuhfuna biha kal arusi tuhda ila karimiha tudhi'u lahum yamshuna fi dawiha alwanuhum kasalji bayada wa rihuhum yasta'u kal misk yakhuduna fi jibalil kafur yanzuru ilaihim as-saqalani ma yatrukuna ta'ajjuba hatta yadkhulu al-jannah la yukhalituhum ahadun illa al-muazzinuna al-muhtasibuna. Maksudnya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan hari-hari pada hari kiamat dalam bentuk yang nyata. Jadi Allah bangkitkan hari-hari pada hari kiamat dalam bentuk hari itu nyata. Dan Allah akan bangkitkan hari Jumaat dalam bentuk cahaya yang menerangi. Hari Jumaat itu sendiri menjadi macam makhluk, bercahaya dan terang. Kemudian orang-orang yang menghidupkan hari Jumaat tersebut mengelilinginya laksana seorang pengantin wanita yang dihadiahkan kepada mempelai lelaki. Cahaya itu menyinari mereka yang berjalan di bawah sinarnya. Sedangkan warna mereka seperti salji yang putih dan bau mereka harum semerbak seperti minyak kasturi. Mereka melintasi gunung Kafur. Kafurnya Allah sebut dalam surah Al-Insan kan. Sejenis campuran yang bila dicampur dengan arak dia akan melazatkan lagi arak tu. Segenap jin dan manusia memperhatikan mereka dengan terkesima kerana takjub sampai mereka masuk ke dalam surga. Hebatnya orang yang ada pada hari Jumaat. Siapa mereka ni? Kata Nabi, tak ada seorang pun yang ikut berbau bersama mereka kecuali para muazzin. Orang tu hebat, tapi akan ada bersama mereka siapa? Yang dulu kat dunia kerja dia muazzin. Tapi muazzin bukan sebarang muazzin. Muazzin yang hanya mengharapkan pahala daripada Allah. Kalau muazzin harap gaji, tak dapat. Dan kita tak ada peluang ni. Sebab orang tak akan bagi kita azan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, Man azzana sintai asyrata sanah wajabat lahu jannah wa kutiba lahu bita'zinihi fi kulli yawmin sittuna hasanah wa bi kulli iqamatin salasuna hasanah. Maksudnya, barang siapa yang melaungkan azan selama 12 tahun, maka ia pasti akan masuk syurga, dan ditulis baginya dengan sebab azannya itu sebanyak 60 kebaikan untuk setiap hari dan 30 kebaikan untuk iqamah yang dikumandangkannya. Jadi ini khas untuk siapa ni? Muazzin. Tak apalah, kita ambil bahagian lain. Kalau semua nak berebut ni jadi masalah ni. Okey, cukup dulu. Amalan seterusnya meminjamkan haiwan yang bersusu. Wallahu alam. InsyaAllah kita jumpa lagi malam besok. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل